Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau ini benar, wah ini memang paling luar biasa dan paling mengejutkan seluruh Malaysia. Warisan persoal jika 20 adun terlibat skandal perlombongan Sabah. Wow. Kalau sebelum ini hanya 8 orang, kini pula menjadi 20 adun. Betulkah perkara ini? Jika ini benar, ini memang sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi yang mengejutkan ini datang daripada warisan. Adakah warisan sengaja untuk mengambil peluang ini untuk melemahkan kerajaan pimpinan Haji Zinor atau memang dia mempunyai isu? Biasalah dalam politik ini, setiap kali ada isu, pasti akan digunakan sehabis baik untuk melemahkan pihak lawan. Sama ada benar atau tidak, itu belakang cerita. Yang penting persoalkan dulu. Yang penting timbulkan dulu perspektif. Yang penting timbulkan dulu persoalan-persoalan seperti ini. Susulan dakwaan ada kartel memohon untuk melombong kira-kira 5% kawasan di Sabah. Warisan berkata perkara itu menimbulkan lebih banyak persoalan, antaranya jumlah adun yang terlibat dalam skandal berkenan. Ketua Penerangan Warisan Aziz Jaman berkata, demikian sebagai mengulas artikel FMT yang memetik sumber mengatakan, antara tahun 2022 dan 2024, kartel itu memohon sekitar 20 lesen cari gali meliputi kawasan hampir 1 juta ekar. Adake ini membayangkan bahawa 20 YB wakil rakyat berbeza terlibat. Jika ya, siapakah YB ini selain mereka yang telah didedahkan oleh pemberi maklumat? Orang ramai berhak mendapat penjelasan mengenai senarai penuh individu yang dikaitkan dengan permohonan ini, kata Aziz Jaman. Terdahulu, seorang pemberi maklumat mendakwa dia memiliki lebih banyak rakaman video berkenaan perkara itu. Ahli perniagaan itu mendedahkan beberapa video yang didakwa mengandungi perbincangan mengenai wang yang diberikan kepada ahli politik sebagai balasan untuk menyokong permohonannya untuk memperoleh lesen cari gali sumber mineral di Sabah. Sumber itu mendakwa lesen itu telah disyorkan kepada Sabah Mineral Management Sdn Berhad SMM untuk kelulusan tanpa sebarang usaha wajar yang menyokong permohonan itu. Dan pada setiap mesyuarat lembaga pengarah, lebih banyak permohonan akan dikemukakan oleh syarikat yang dikawal oleh ahli perniagaan untuk hak melombong di kawasan yang berbeza. Sumber itu dipetik sebagai berkata, Aziz Jaman berkata dengan premium RM50 bagi setiap ekar, 1 juta ekar membolehkan kerajaan negeri memperoleh hasil RM50 juta. Adakah wang ini dibayar kepada kerajaan negeri Sabah? Jika dibayar, di manakah rekod dana ini? Jika tidak dibayar, apakah tindakan undang-undang yang telah diambil untuk mendapatkan semula jumlah yang terhutang? Soal Aziz Jaman lagi. Aziz Jaman juga merujuk kepada artikel FMT yang lain yang memetik sumber tidak dinamakan di mana Haji G didakwa diugut dan ditawarkan rasuah meluluskan lesen berkenan. Memandangkan lembaga itu bertanggung jawab untuk meluluskan lesen-lesen itu. Siapakah ahlinya dan adakah mereka sedar tentang dakwaan dan rasuah? Adakah terdapat bantahan dalaman sebelum skandal itu diketahui umum? Orang ramai berhak mendapat akses kepada minit mesyuarat dan rekod proses membuat keputusan lembaga, tambah Aziz Jaman lagi. Aziz Jaman turut membangkitkan isu konflik kepentingan dalam agensi kerajaan negeri selepas artikel itu menyebut kartel yang didakwa terdiri daripada seorang ahli perniagaan dan bekas pengarah beberapa agensi negeri. Sebutan bekas pengarah beberapa agensi negeri menunjukkan kemungkinan pengaruh orang dalam. Adakah individu ini masih menggunakan kawalan atau pengaruh walaupun telah meninggalkan jawatan? Adakah terdapat sebarang semakan untuk mengelak konflik kepentingan dalam agensi negeri yang terlibat dalam proses kelulusan perlombongan itu? Soal Aziz Jaman lagi, dia turut menuntut penjelasan mengenai bilangan lesen cari gali yang telah dibatalkan. Adakah aktiviti perlombongan cari gali sudah berjalan sebelum dibatalkan? Adakah syarikat terbabit disenarai hitamkan atau disiasat lanjut? Kerajaan mesti mendedahkan langkah-langkah seterusnya untuk mencegah eksploitasi berterusan sumber asli Sabah, katanya lagi. Aziz Jaman menegaskan bahawa artikel itu tidak menyebut jika pembayaran dibuat untuk lesen berkenan. Justru kerajaan mesti menjelaskan jika transaksi kewangan berlaku dan jika ya, apa yang berlaku kepada wang itu selepas lesen dibatalkan, tambahnya lagi.
Mengenai dakwaan ugutan dan tawaran rasuah membabitkan Hajiji, bekas timbalan menteri itu berkata, sama ada terdapat bukti dalam bentuk komunikasi bertulis atau rakaman. Jika ugutan ini boleh dipercayai dan teruk, mengapa tiada prosiding undang-undang dimulakan terhadap pelaku yang didakwa? Memandangkan teruknya dakwaan itu, mengapa kerajaan memilih untuk mendahkan dakwaan ini hanya selepas bantahan awam dan pendedahan media soalnya? Ini adalah soalan kritikal oleh rakyat Sabah yang perlu dijawab. Maklum balas yang telus dan bertanggung jawab daripada kerajaan negeri adalah penting untuk memulihkan kepercayaan orang ramai dan memastikan keadilan ditegakkan tambahnya lagi. Lesen mencari gali membolehkan pemegang lesen meneroka sumber mineral yang berdaya maju dari segi ekonomi yang akan membuka jalan kepada syarikat yang layak untuk memohon pajakan pelombongan jika kehadiran sumber tersebut disahkan. Hajiji telah memberi jaminan bahawa sumber galian di negeri itu dilindungi dan diurus dengan teliti untuk melindungi masa depan rakyat. Setakat ini tiada pajakan pelombongan telah dikeluarkan. Sebelum ini, Ketua Menteri itu berkata kerajaan negeri telah mengeluarkan 26 lesen mencari gali dalam tempoh 2 tahun lepas mengikut Seksyen 6 Ordinan Pelombongan Sabah 1960. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini kenyataan terkini Akmal Saleh yang mungkin pada pemerhatian para pengulas politik kini menjolok sarang tebuan. Khairi Jamaluddin, Hishamuddin Tun Husin, Tajuddin Abdurrahman, Sahrir Hamdan. Anda mungkin pernah dengar nama-nama itu yang telah dikenakan tindakan disiplin oleh UMNO gara-gara mereka menyentuh Zahid Hamidi. Di dalam banyak perkara mereka tak sehaluan dengan Zahid Hamidi. Akibatnya mereka akhirnya menerima padah. Kali ini apa yang berlaku ialah apabila Akmal Saleh pula tiba-tiba memberikan kenyataan yang juga menyebut nama Presiden UMNO, yaitu Zahid Hamidi. Menjadi persoalan sekarang ialah kenapa tiba-tiba Akmal Saleh berani menyebut nama Zahid Hamidi? Dan persoalan lebih besar lagi ialah apakah beliau sengaja mahu menjolok sarang tebuan dan beliau sanggup berhadapan tindakan disiplin? Dan adakah ini permulaan kepada tindakan-tindakan beliau yang akan datang yang mungkin akan melawan Zahid Hamidi? Kerana dilihat oleh penganalisis politik dan juga pengulas politik, apabila Akmal Saleh kata era baharu Barisan Nasional tidak boleh bergantung kepada Ahmad Zahid Hamidi sahaja. Wah, ini kenyataan yang agak berani daripada Akmal Saleh. Jarang sekali kita mendengar perkataan-perkataan begini. Akhirnya Akmal Saleh sendiri yang cakap. Jadi memang agak sesuatu yang luar biasa beranilah. Adakah beliau akan sanggup menerima padah akibat daripada perkataan ini? Karena Akmal Saleh mungkin lupa yang menyelamatkan UMNO daripada diharamkan adalah Zahid Hamidi. Selain daripada itu, Zahid Hamidi lah yang paling bertahan di dalam UMNO ketika kejatuhan era Barisan Nasional UMNO. Waktu itu banyak serangan termasuk pendakwaan di mahkamah terhadap Zahid Hamidi. Kata Akmal Saleh, era baharu Barisan Nasional BN tidak boleh bergantung kepada pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semata-mata. Sebaliknya perlu dimulakan oleh generasi muda yang memimpin gabungan berkenan. Ketua Pemuda BN, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, sebelum ini ada pihak yang mendakwa bahawa gabungan tersebut telah mati. Menurutnya, antara punca yang mendorong kejatuhan itu adalah disebabkan anak muda menolak untuk mengundi BN dan pilihan raya umum ke-15 dan pilihan raya negeri di 6 negeri. Bagaimanapun saya mahu mengucapkan terima kasih kepada yang terus setia bawa perubahan bukan sahaja kepada negara, malah dalam BN katanya lagi. Alhamdulillah kita berjaya merampas kembali kerusi Dewan Undangan Negeri di pilihan raya kecil Nenggiri dan Mahkota dan kita menang di keseluruhan saluran anak muda katanya. Maksudnya kalau kita ada iltizam kuat bawa gaya politik baharu dan betul, pastinya kita mampu memberikan kepercayaan semula daripada rakyat kepada Barisan Nasional katanya.
Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada sambutan Jubli Emas ke-50 BN yang berlangsung di Dewan Tun Razak 4, Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur pada Sabtu. Pada masa sama, Muhammad Akmal menegaskan bahawa perubahan BN perlu dilakukan oleh generasi muda yang ada dalam gabungan berkenan. Kalau tidak ada masa lagi, kita tidak ada masa lagi, katanya. Perubahan itu mesti datang bermula daripada kita. Kalau Along, Ketua Puteri BN, Datuk Nurul Amal Muhammad Fauzi kata ini zaman kita, tapi sekarang saya suka nak menyatakan ini zaman kita dengan cara kita, ujarnya lagi. Wah, jadi sekarang ini apa yang akan berlaku mengejutkan kita semua. Zahid sudah pernah menyatakan bahawa supaya membina semula identiti Barisan Nasional. Itulah pesan Zahid Hamidi di dalam satu laporan di Sinar Harian. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda.